Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tajuk yang seterusnya ya, iaitu bidang hadis. Okey. Bidang hadis, buku teks muka surat 50. Okey, tengok yang di depan ni lah yang ustazah paparkan ni ya. Tajuknya ialah hindari dosa-dosa besar. Okey, untuk kita baca hadis. Okey, kita tengok terus kepada pengertian lah. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, iaitu maksudnya jauhilah 7 perkara yang merosakkan ya, sab'ah 7. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Okey, next. Qala asyirku billahi was-sihru, baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Okey, syirku was-sihru, syirik dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Maksudnya membunuhlah ya, qatlu. Okey, next. Wa aklu riba wa aklu malil yatim, dan makan riba dan makan harta anak yatim. Next, wa tawalli yaumaz zuhfi, dan lari daripada medan peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okey, wa qazaf lah. Okey, jadi berdasarkan hadis tu ada 7 dosa besar yang Nabi sebut ya dalam hadis. Maksudnya kalau kita buat ni, kita termasuk orang yang membuat dosa besar. Okey. Kita tengok sebelah. Okey. Apakah perkara itu? 7 dosa besar. Kita tengok ikut nombor tu ya. 1, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang terakhir sekali, menuduh perempuan yang beriman dan suci dari berzina, ataupun istilahnya dipanggil qazaf ya, Qazaf, qazaf. Okey, kamu kan ingat 7 dosa besar ini ya yang disebut dalam hadis. Okey, next. Kita pergi satu-satulah. Apa itu syirik kepada Allah? Ini kamu kena hafal maksudnya. Kamu kena hafal maksud. Sebab dalam tingkatan 4, banyak dia minta maksud istilah. Contoh, berikan maksud syirik. Okey, apa? Berikan maksud sihir. Jadi kamu memang kena banyak baca. Dari sekarang lah. Kena ingat semua ya. Jangan nanti sudah tingkatan 5 baru menghafal semua. Okey. Syirik kepada Allah ialah dosa yang besar. Firman Allah, dosa paling besar. Firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Okey, syirik pula ni terbahagi kepada dua. Okey. Iaitu syirik jali dan syirik khafi. Okey, syirik jali ni yang nyata, syirik khafi ni tersembunyi. Okey, maksud yang nyata dulu kita pergi ya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu daripada zat, sifat dan af'al, iaitu perbuatan. Okey, zat ni maksudnya nama lah begitu ya.
Okey, khafi pula melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam mana tu? Kita tengok contoh ya. Okey, contoh jali yang nyata, sembah berhala, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah, meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Ya, dia secara terang-terang ya, sembah berhala dari segi perbuatan. Okey, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah itu dari segi zat lah. Okey, meyakini ataupun sifat, meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Itu dari segi kita punya hati lah kan, kita yakin. Maknanya kita sudah syirik. Syirik apa? Syirik jali. Okey, apa kesannya? Akidah kita akan jadi rosak. Okey, merosakkan akidah. Okey, contoh syirik khafi pula, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Riya. Itu kategori syirik juga, syirik khafi, tersembunyi. Berasa hebat dengan amalan sendiri, ujub. Dia rasa hebat dengan amalannya sendiri. Dan sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Itu takabur. Ini biasanya ya. Takabur ni amalan duniawi. Kalau riya ni dari segi ibadat. Itu bezanya. Okey. Apa kesannya? Merosakkan pahala amalan. Ya, sia-sia saya kita solat, tak dapat pun pahala kerana kita riya, mengharapkan pujian orang. Okey. Next, kita pergi kepada sihir. Hari ini kita pergi 4 sahaja lah ya. Sihir ialah maksud, ni pun kau kena hafal, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Ini kena ada bantuan jin. Okey. Barulah dia dikira sihir. Contoh, santau, pukau, minyak pengasih, pelaris. Selalu kan kita dengar cerita, itu sihir lah. Ya, ini dosa-dosa yang besar. Kesannya mengakibatkan kesakitan tubuh badan, mencetuskan pergaduhan, memporak-perandakan rumah tangga dan menyebabkan kematian. Ya, itu antara kesan melakukan sihir. Okey, dalilnya apa? Ada firman Allah ya, surah Al-Baqarah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tetapi golongan syaitan itulah kafir kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Maknanya sihir ni daripada syaitan lah, jin. Tengok gambar ni. Inilah contohnya. Kain kuning. Ya, selalunya lah. Okey. Next, tengok di tepi ni ya. Amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir. Macam mana kita mengelakkan sihir ya? Mungkin ada orang yang berniat tak baik dengan kita. 1. Baca surah Al-Fatihah. Baca surah Ayatul Kursi. Baca suratul Ikhlas. Membaca Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan akhir sekali doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, kita minta dihindarkan daripada kemudaratan. Okey. Ini kadang-kadang doa ni pun kadang-kadang kita baca sebelum tidur kan. Ya. Sekarang dalam Quran tu memang ayat Quran ialah penawar. Ya, jadi memang semua kebanyakan ayat Quran yang boleh digunakan untuk sebagai kita punya dipanggil benteng lah, pendinding. Okey, itu sihir. Seterusnya, membunuh. Apa maksud membunuh? Kalau dalam soalan dia tanya, tak boleh kamu suka hati cakap kasih mati orang. Tak boleh. Mesti ikut ayat buku. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contoh, menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Ya, itu ada niatnya membunuh. Okey, kesan menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan, memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Okey, ini dalilnya. Okey, nanti saya bagi buku teks ni ya untuk kamu
baca. Kita bagi petikan ni lah. Okey. Okey, next, makan riba. Maksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Kita pinjam 10 kena bayar 100. Itu riba lah. Ya. Okey, contoh hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Kesannya mengakibatkan penindasan. Dia menindas lah kan. Lain sikit dipinjam, banyak pula dibayar. Okey, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Okey, tapi di bank kadang-kadang ada buat pinjaman kan. Okey, itulah sebabnya kalau di bank kita sekarang ada pilihan, boleh pilih pinjaman Islamik. Okey, bila pinjaman Islamik, kita ada akad yang bayaran tambahan itu ialah cas pengurusan. Bukannya bunga, bukannya riba. Okey, jadi kita setuju, bank pun setuju, maka itu dikira bukan riba lah, itu ialah cas pengurusan. Itu kalau buat pinjaman kena pilih yang Islamik, ya. Sekarang ada sudah pilihan Islamik. Okey. Selalunya riba along lah. Sama ada yang membayar ataupun dibayar pun tetap juga dapat dosa. Tapi ini lebih kepada yang makan lah, yang mengambil riba tu. Sebab dia sudah menindas. Okey. Next, makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh, belanja untuk kegunaan peribadi. Pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Mungkin dia diamanahkan untuk jaga anak yatim kan. Okey, jadi dia pun, tapi duit tu dia guna untuk beli diri sendiri. Tak boleh lah. Ya. Menyalahgunakan harta anak yatim. Mungkin anak yatim ada diamanahkan rumah lah, contoh kan, ibu bapa sudah meninggal, jadi rumah tu kita dulu pegang amanah, jaga sementara tunggu dorang besar. Tapi rumah tu kita pergi kasih sewa, kita buat bisnes. Itu sudah namanya menyalahgunakan. Dan duitnya tu kita ambil. Ya, itu dosa besar lah, mengakan harta anak yatim. Bahaya ya, bahaya. Okey. Kesannya mengakibatkan penindasan. Yalah, menindas anak yatim tersebut, yang itu haknya kan, dan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey. Okey, seterusnya, lari daripada medan peperangan. Apa maksudnya? Meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Okey, contohnya melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Mungkin kita sedang ikut peperangan menegakkan Islam, tapi kita ni pergi lari. Ini selalunya lelaki lah, ya. Sebab yang pergi berperang ialah lelaki. Okey. Kesannya apa? Okey. Kesannya keselamatan sebelum tu contoh lagi yang kedua, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Bila negara pemerintah suruh kita berperang tapi kita lari, nak mau, itu pun berdosa juga ya. Sebab takut. Okey, apa kesannya? Keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Okey, negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey, sebagai penduduk satu negara, sebenarnya kita bertanggungjawab ya memelihara negara kita. Ya. Islam tak suruh kita lari. Kita mesti bangkit untuk menegakkan negara kita, mempertahankan negara kita daripada serangan musuh. Okey, next dan yang terakhir. Okey, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Ini namanya qazaf. Apa maksudnya? Menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Dia suka hati dia tuduh dia ni berzina. Padahal tak ada saksi. Maka orang yang menuduh tu dikenakan hukuman qazaf dan dia berdosa besar. Contoh, percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina atau memanggil seseorang wanita wahai penzina. Ya, tak boleh juga. Ataupun kamu bercerita dengan kawan kan, membawang, dia tu kan sudah berzina dengan, padahal dia tak tahu pun betul ke tidak. Tak ada saksi pun yang nampak betul ke dia berzina. Tapi kita sudah cerita-cerita. Maknanya kita ni qazaf. Okey, berdosa. Okey, apa kesannya? Menjatuhkan maruah, mencetuskan
perbalahan lah, ya. Okey, kalau betul dia berzina, datangkan saksi, ya. Okey, next pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang biasalah, kita hendaklah sentiasa pelihara diri daripada perbuatan syirik kerana buat isi huraiannya. Ya, ini saja maklumlah kan. Ambillah 7-7 tu, kita hendaklah hindarkan diri daripada melakukan membunuh. Ya, ini senang sahaja. Okey, ini tugasan kamu. Penilaian yang di bawah ni, ya. Penilaian. Buat soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Soalan nota tak payah buat. Okey, nota tak payah. Terus sahaja kepada penilaian. Tapi tulis tajuklah situ. Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pagi ini. Saya harap kamu ada dapat sesuatu, faham, dan kalau ada pertanyaan boleh ajukan dengan ustazah di grup. Okey, ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.